Ini pagar bintang makin indah jika dipandang, bagai gadis beri senyuman pada mulai daripada 16 hari bulan September tahun 1963 dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat dan kekalkan keamanan di antara segala bangsa di dalam dunia ini. Merdeka! Pembentukan Malaysia membuktikan kejayaan persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri. Walau bagaimanapun, negara terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman kerana mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan etnik. Cabaran yang dihadapi Malaysia ialah: pertama, cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Kerajaan telah mempelbagaikan pertanian komersial dan membuka peluang penduduk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Hal ini disebabkan oleh rakyat Sabah dan Sarawak masih mengamalkan pertanian secara diri dengan kekayaan hasil bumi yang banyak di negeri tersebut. Sebelum pembentukan Malaysia, penduduk di Sabah dan Sarawak bergantung pada sistem pengangkutan air iaitu sungai dan laut bagi tujuan perhubungan. Oleh itu, tugas utama kerajaan adalah untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan untuk memudahkan penduduk. Rancangan Malaysia pertama iaitu Rancangan bagi Pembangunan Ekonomi telah dilakukan di Sabah dan Sarawak pada tahun 1966. Kerajaan juga memajukan sistem pendidikan di Borneo di mana kerajaan membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk kerana kebanyakan sekolah berada di kawasan bandar. Kedua, cabaran politik di Sarawak. Krisis perlembagaan berlaku pada Jun 1966 apabila 21 orang ahli konsen negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kaluningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Stephen Kaluningkan dipecat dan kemudiannya mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak. Beliau memenangi kes ini dan menjadi Ketua Menteri. Namun begitu, beliau mendapat undi tidak percaya daripada konsen negeri. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan di Sarawak dan diisytiharkan darurat pada September 1966. Akhirnya, Stephen Kaluningkan digantikan dengan Tawiz Lee. Akhir sekali, cabaran dalam pembentukan perpaduan kaum di negara yang mempunyai pelbagai kaum antaranya Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayu, Kadasan Dusun, Murut dan Bajau. Selain itu, jarak antara semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak yang jauh menjadi cabaran kepada integrasi nasional serta sukar memupuk semangat satu negara. Pemisahan Singapura menjadi cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Masalah hubungan antara pemimpin persekutuan dan Singapura disebabkan faktor politik, ekonomi dan sosial. Faktor pemisahan dari segi politik ialah Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan Singapura yang terhad. Konflik antara pemimpin People Action Party (PAP) dengan Perikatan dan Kempen Malaysian Malaysia oleh Lee Kuan Yew untuk menuntut hak sama rata bagi semua kaum yang menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Everybody will have his place. Equal. Language, culture, religion. Faktor pemisahan seterusnya dari asbab ekonomi. Singapura menuntut agar kerajaan persekutuan membuka pembukaan pasaran bersama Common Market disegerakan. Singapura juga tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Akhir sekali, Singapura mahu mengenakan kadar faedah daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Masalah sosial juga menjadi faktor pemisahan Singapura. Masalah kaum di Singapura yang terlalu besar sehingga menyebabkan rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 iaitu semasa sambutan Maulidur Rasul antara kaum Melayu dan Cina. Pada 29 Jun 1965, Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak Hussein membuat rundingan dengan Lee Kuan Yew. Rundingan yang dilakukan antara Tun Abdul Razak Hussein dan Lee Kuan Yew tidak mencapai kata sepakat.
Pada 1 Julai 1965, Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak Husin bermesyuarat dengan Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Vin dan V.T. Sambatan untuk berbincang tentang pemisahan. Berkumpulnya kita semua di sini bagi membincangkan tentang pemisahan Singapura dan Malaysia. Apa pendapat kalian? Bagi saya, ini salah jalan yang kita ada untuk menjaga perpaduan dan ekonomi di negara kita dan Singapura. Saya pun bersetuju. Setelah apa yang berlaku, ada rusuhan dan perbezaan manifesto kerajaan antara PAP dan Parti Perikatan. Ini salah satu cara untuk menjaga keselamatan negara kita. Bagi saya, pemisahan Singapura dapat memberikan kebaikan kepada kedua-dua belah pihak dalam membentuk perpaduan dan kemajuan negara bangsa kita sendiri. Baik, jika begitu, saya akan menyusulkan pendapat kalian semua pada Tunku. Pada awal Ogos 1965, Mesyuarat Khas Kabinet bersetuju dengan rancangan pemisahan Singapura. Baiklah, dengan ini Kerajaan Persekutuan bersetuju bagi pemisahan Singapura dengan Malaysia. Pada 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Akhirnya, pada 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia dan meluluskan rang Undang-Undang Pemisahan Singapura. So it is completely impossible to arrive at a solution whereby we can hope to pull along together and to work together in the interest and the common good of our beloved country.